Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita seperti biasa. Kalau nampak muka saya, nampak muka Kak Aswa apa lagi. Dan juga kita punya star of the show mestilah Ustaz Hilin Sharin. So, anda bersama dengan kita. Untuk podcast hari Podcast ni. dah lupa ke tu? Okey. Ustaz Hilin Sharin. Ustaz Hilin Sharin punya Ustaz podcast. Hilin Sharin yang episod yang ke-8. 8 rasanya. Okay. Kita bukan rasanya memang betul Ustaz. Memang betul 8. Dah 8 episod. Ustaz Hilin Sharin, Ustaz Sharin kita. Sedar tak sedar 8. Kita Ustaz rasa macam baru semalam. Episod pertama Ustaz dah 8 episod. Alhamdulillah. Terima kasih seperti biasa atas sokongan anda semua. Yang bagi support kita pun dapat good feedback daripada podcaster terkenal. Macam Sudir pun cakap teruskan. So we are so happy for that. Minggu ni kita tak nak panjang-panjang lagi cerita. Kita terus nak sembang sebab bila kita sembang-sembang kan saya terfikir Ustaz pasal aurat. Kadang-kadang orang sebut aurat. Kalau urat dah lain. Aurat lain. Ni aurat ni kan kalau kita sebut kan bila sebut je aurat dia terlalu sinonim ke arah lelaki, ke perempuan. Bila perempuan ni bila sebut aurat je perempuan orang terlupa. Lelaki pun kat situ ada aurat dia. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Ada sama-sama ada lelaki ada perempuan ada. Cara aurat ni mesti perempuan. Selalunya kalau sebut aurat je perempuan. Bila aurat je tudung antara yang orang banyak nampak. Orang tak ingat tak tahu pengertian aurat tu sini besar Ustaz. Betul Aurat ni sebenarnya arti dalam bahasa Melayu dalam bahasa Melayu dalam bahasa lah ada artinya keaiban. Keaiban. Aurat tu aurat daripada aurah dan keaiban. Jadi kalau dalam sudut fiqh anggota yang wajib bukan harus yang wajib ditutup atau dilindungi. Itu dari sudut fiqh. Kalau dari sudut bahasa aurah itu adalah keaiban. Benda aib kan benda aib. Dari segi fiqh ni dia kata anggota yang wajib perkataan wajib dia kena wajib ditutupi ataupun dilindungi. Jadi kalau pada pemahaman saya sebagai seorang biasa ni bila disebut keaiban tu benda yang memang kena tutup lah Ustaz kan. Betul lah. Disorokkan lah senang kata bahasa mudah dia kan. Okey Ustaz, bila bercakap mengenai aurat, yalah macam tadi kita sebut di awalnya orang selalu kata aurat ni perempuan, aurat ni perempuan tudung, aurat ni kena berhijab. Tak benda tu tak boleh nafikan. Betul tak Su? Betul. Alhamdulillah Kak Su berhijab. Kak Su okeylah kita throwback sikit. Ustaz kita kacau Kak Su sikit Ustaz. Kita kacau Kak Su mula berhijab pada umur berapa? Nampak aku tembak soalan yang tiba-tiba. Kita pula Ustaz. Okey. Awal 30-an ke Ustaz? Alhamdulillah. Sepenuhnya lah. Ustaz ya? Okey, sepenuhnya. Alhamdulillah Okey kira 30-an. Nasib baik. Kadang-kadang saya fikirkan syukur dilahirkan lelaki Ustaz. Pening tahu. Tudung je ada yang beribu kadang-kadang. Kadang-kadang perempuan dia tengah panas kita fikir. Kita fikir Ustaz kan. Tak bercerita pasal pakai anak tudung panas semua kan. Anak tudung lagi. Tudung lagi. Allahu akbar. Tapi seperti biasa macam Ustaz sebut tadi, aurat tu asalnya aurah tu keaiban. Ada sebab kenapa dalam agama kita diminta untuk menutup. Kau nampak Wan dah boleh berbicara pasal agama. Tapi tahu Ustaz kan kita berhenti kita usik-usik. Kawan-kawan saya pun banyak usik saya. Dia kata, kau sekarang macam Ustaz lah. Saya kawan dengan siapa? Ustaz Hilin Sharin. Kita kan. Banyak kita kongsi-kongsi. Saya dapat lah aura Ustaz tu Ustaz. Alhamdulillah. Boleh berkongsi. Balik pada kita punya topik ni Ustaz. Okey dah. Bila saya tak tahu dah Ustaz lebih faham kan ataupun Ustaz lebih tahu. Bila lelaki ni Ustaz secara yang saya tahu aurat dia daripada pusat ke bawah lutut. Betul ke macam ni? Betul. Dia antara pusat di pusat dah daripada pusat ke lutut. Bila sebut pusat ke lutut tu ada setengah kata lah. Ada setengah kata ulama kata pusat tu bukan aurat lagi. Bawah ada pusat tu aurat. Dan lutut pun bukan aurat lagi, atas lutut. Maksudnya atas lutut, bukan bawah lutut, atas lutut. Baru aurat dah tu dah. Tapi memang banyak benda-benda ni banyak pendapat daripada mazhab pun berbeza Ustaz kan. Kita dalam podcast kita ni kita cara kita santai. Jadi kalau ada yang nak tahu lebih lanjut, boleh join pengajian kita. Boleh tahu itu lebih lanjut. Dalam kitab banyak dikupaskan. Sebab mazhab Syafi'i lain, mazhab Hanafi lain, Maliki lain, Hambali pun lain. Masing-masing. Dan kalau kita tengok Hambali dengan Syafi'i pun dia sekata. Kalau Maliki lain, Hanafi pun lain. Dan semua tu berlainan sebab ada alasan-alasan yang kukuh dia kan. Okey, sebab saya pernah tanya kat arwah bapak saya. Arwah bapak saya kadang-kadang dia bila mendirikan solat, dia tak pakai baju. So masa tu pada saya,
kenapa abah ni tak pakai baju? Kan saya, abah, kenapa abah sekarang tak pakai baju? Dia kata, tak apa dik. Sebab dah orang tahu bapak aku panggil aku adik. Maksudnya, Bocor Manja. rahsia. bocor rahsia. Manja tu. Dia kata sebab Macam bapak orang saya lain semayang tu, dia memang kain dia kat atas ni. Kain pelikat lah tapi dia Atas tak pakai pusat baju. kan? Atas pusat lah. Saya pernah tanya juga lah kat Ustaz Dain. Ustaz Dain tu cakap kat saya, cakap dengan bapak awak tak apa. Cuma kan lebih cantik beradab pakai baju. Boleh, Yes, saya betul. yakin Ustaz saya cakap kat bapak saya. Abah, Ustaz kata kena pakai baju dah. Abah kalau keluar kemain lagi bersiap, kemain lagi minyak Pacawali. Minyak wangi dulu. Oh, yang dulu Pacawali kan? Apa Ustaz tahu kan? Ustaz pernah pakai Pacawali. Ustaz pernah pakai, Sebut Pacawali, Pasal Masya wali bapak saya pakai tu. So dia tapi dia dengar lah tasbih tak terpelampang pula aku kan. Dia cakap okey lah. So dia pun pakai baju elok lah Ustaz kan. Yang lagi satu isu ni bila saya ada banyak baca lah media sosial apa, orang lelaki ni marah kat so. Dia kata bukan orang lelaki, orang perempuan marah. Oh kalau bab-bab perempuan sibuk semua dengan kata perempuan jangan ya, ketat, banyak. jangan apa. Lelaki pun orang tengok kadang-kadang yang berbadan sador, kelihatan tengok bos kita. tengok bos kita. Bos kita pun sadar tu. Ketat. Kadang-kadang ada ya lelaki yang berseluar terlalu ketat, baju sebab diorang dah buat badan, dia nak tunjuk badan dia. Macam mana tu pula Ustaz? Okey, Kak Su dengan Abang mana? Okay. Ini ya, sekali lagi macam saya cakap, kita bukan bercerita pasal hukum ke apa, kita tak ada. pendapat dan pengalaman Ustaz kan. Ini pengalaman kita. Lepas tu kita cakap surface saja kan. Surface, saja betul. nak- Cuba nak buka minda tuan-tuan semua. Bila tuan-tuan tahu nak tahu lebih lanjut, join pengajar kitab tu je. Betul. Macam Ustaz ni setiap hari Isnin ada pengajar kitab fiqh kan. Alhamdulillah. Tapi bukan Ustaz ajar. Kita jemput guru daripada Kelantan, kita pakai online. Percuma Boleh. tak kena bayar apa. so- Hari Isnin pengajar kitab fiqh. Jadi bolehlah lanjut. Hari Selasa kitab tauhid. Boleh. Hari Rabu kitab tasawuf. Cukup lengkap fardu ain tu cakap. Jadi kita balik pada abang tanya yang berbaju yang ketat baju ketat kan, dia syarat untuk aurat lelaki ni. Aurat lelaki ni sebenarnya kalau boleh jangan pakai ketat-ketat. Tak boleh dah. Benda ni kena pakai macam ustaz pakai longgar. Tak nampaklah awak pula bentuk badan tubuh. Tak boleh walaupun kadang-kadang orang body sadar kan. Dia sengaja pakai ketat-ketat. Dia dah beri angkat besi kan. Dia angkat besi dah. Lepas tu dia main mendagu dia. Body sadar dia saja pakai ketat-ketat dan suruh nampak dah. Ambil Tak baju boleh saiz dah. Tak S boleh pula dah. Ustaz kan. Size S pula. Lepas tu Maksudnya dia memang kan- tak boleh Ustaz tak boleh jangan jugalah. syarat orang lelaki kena tengok. Kalau perempuan memang tak boleh langsung lah. Yelah. Lelaki pun tak boleh kadang kita tengok macam ustaz pergi jogging di Taman Tasik ni. Tengok kadang lelaki pakai memang ketat Fit. daripada atas Ya, semua fit. yang fit. Nampak punggung dia nampak semua tak boleh. Kadang tak boleh. Jadi maksud dia apa juga yang pada perempuan sama dah pada lelaki bila Sama, bercakap sama aurat. juga, sama. Tak ada dah bermaksud kalau lelaki kau boleh pakai ketat sampai menonjolkan sesuatu bentuk kau tak boleh lah Tak boleh, Ustaz tak kan. boleh, tak boleh. Ingat ya, jangan. Saya sebab badan besar. So kadang-kadang dia memang tertonjol sendiri. Bukan salah ya. Saya tak berniat. Taklah Ustaz, bergurau Ustaz. Yelah, tapi macam kita badan besar memang Ustaz. Tapi Memang maksud saya ni, ada kadang-kadang kita terperasan digambar ke apa, dia memang seluar panjang dari segi syaratnya nampak dah tutup pusat dan juga luar tapi ketat. Kita tak boleh lah, tak boleh. Tu nampak gunung ganang di sana di sini tak boleh. Tu kalau perempuan memang langsung tak boleh lah. Perempuan tak boleh. Lelaki pun tak boleh juga. Maksudnya sama je lelaki sama kan. Biasa pakai ketat dan perempuan. Sebab orang kan kadang-kadang ada isu perempuan bertudung tapi bogel. Saya pernah baca juga. Maksudnya bila saya kata, kenapa orang ni cakap macam ni? Betul lah. Dia kata, kau pakai tudung tapi baju kurung ikut kau badan, tu baju ikut ikut badan semua. So benda-benda macam tak boleh. Tak boleh, Ustaz, perempuan kan? langsung tak boleh lah. Baju apa dah yang Kak Su, yang orang panggil apa, yang kita pakai tu memang dia melekat kat badan kita tu. Kalau kita berpeluh, dia melekat kat badan kita tu. Tak boleh tu. Lekra. Fit lekra lah. Lekra. Tak boleh tu. Orang perempuan, kadang ada juga perempuan yang guna pakai telekong yang kain apa lekra ke? Ustaz dah sebut tak pandai. Dia ikut semua. Bila sembahyang dia ikut tu. Dia melekat badan. Jadi terbentuk tubuh tak boleh lah. tercetak tak boleh. Bila dia tunduk tu nampak bentuk dia anggota dah. Dia pun anggota tak boleh sebenarnya. Lebih baik kena longgar lah, kena longgar. Termasuk dari segi jarang dan sebagainya Ustaz kan? Jarang kalau bicara lelaki pun tak boleh, jarang tak boleh Perempuan lelaki pun pakai. tak Ada boleh. sekarang lelaki kan dia pakai baju jarang nampak benda-benda tak boleh. Lelaki tak boleh baju jarang. Jangan. Dan juga maksudnya kata dah kepada perempuan tu yalah ini secara dasar kita cerita kita tak nak dia pakai ketat-ketat ternampak tercetakkan dan sebagainya sebab tak nak mengundang nafsu orang, betul. tak nak mengundang kejadian jenayah maksudnya ya, tapi kadang-kadang orang marah kau nak salahkan orang perempuan pakai tak boleh juga. Sama juga lelaki dia pun tak boleh dah pakai sampai menarik kegairahan orang tu Ustaz. Betul. Nampak ketat ke apa. Dia ada satu kes berlaku di Ustaz tapi di US tak silap lah. Satu perempuan dia
Perempuan tu dia pakai jib, dia pakai semua tutup semua dah. Masuk muka dia. Dia jalan satu tempat tu memang kalau pergi memang kena rogol, kena usik apa semua lah. Dia pergi langsung jangan tak usik. Itu dah pertama dari segi pertama kita tengok dari pakaian dia lah. Yang kedua kita tengok lah orang tengok pun tak ada nampak shape badan dia. Tak ada nampak apa yang menarik, tak ada tarikan kan. Yang ketiga bila kita ikut agama, kita ikut agama apa yang ansuran agama, maka akan datang nusrah Allah Taala, itu bantuan Allah Taala. Automatik. Kita ikut agama, Allah Taala bilang intan surullah, kau bantu agama aku akan bantu kau. Dia jalan memang dia takut, dia tak ada jalan lain dah. Kita fikir kenapa kau pilih jalan tu? Macam sengaja nak uji dah, bukanlah tak ada jalan lain nak pergi. Itulah jalan pergi, dia terpaksa pergi tapi tawakal pergi. Tapi dia pakai semua orang lelaki sana tengok tak ada apa-apa. Orang lelaki pun dia tak tahu ni macam mana. Dia tengok yang seksi-seksi baru dia pegang ni. Gini Ustaz pernah tengok satu YouTube ke TikTok lah apa mana. Daripada Indonesia tau. Bagus sebenarnya dia. Ada satu orang tanya dia, kenapa perempuan kena pakai tudung, tutup semua kan? Dia tak jawab soalan tu. Dia ambil coklat, dia ambil gula-gula. Duduk dalam dua tangan. Okey. Dia pun buka dia. Satu gula-gula tu dah buka dah. Dah terbuka, tak ada. Satu gula tu masih dalam balutan dia. Balutan lagi. Balutan. Okay, yang mana you nak? Awak ambil yang balut tu. Why you pilih yang balut? Sebab saya pilih yang balut ni sebab dia hygienik. Masih bersih. Ini dia dah kena tangan awak dah. Dan saya tengok ni tangan awak ni pegang kursi pegang apa awak letak, takkan saya nak ambil ini. Itulah hikmah Allah Taala suruh tutup anggota badan. Itu dah. Perumpamaan dia sebagaikan sebiji gula-gula. Ingat kalau bila bercakap pasal aurat, kalau you rasa nak buka aurat, nak dedahkan aurat, you fikir gula-gula kau nak yang berbalut ke atau yang dah siap buka. Kalau dah terbuka tu kau pun tak nak kan. Macam tu dah juga orang kan. Lelaki sama juga. Lelaki sama kan. Walaupun sekarang cuaca panas ke apa, tutup tak tutup. Ustaz, bukit sikit dah Ustaz. Kalau pasal aurat ni, dia tak ada pengecualian kan. Maksudnya kalau kau nak bersukan ke, kau nak apa ke, aurat akan tetap aurat. Macam contoh main bola sepak kan. Main bola sepak. Sebenarnya kalau Ustaz tengok dalam fatwa satu mufti, tak mungkin mufti mana dia ada tulis Ustaz tengok dalam Google, dia beritahu sekarang ni sukan ni tidak memihak kepada Islam lah. Faham? Tidak benar. Kena pakai nak berlari memang kena pakai seluar pendek. Kena pakai seluar pendek. Faham? Kalau basikal kena ketat. Bersepak kena pakai seluar pendek. Berenang. Berenang kena pakai macam tu lah. Macam tu lah. Dia kata oleh kerana tidak boleh nak buat apa dah. Dia kata terpaksa. Tapi dia kata pada peribadi saya, mufti dia kata pada peribadi saya nak akan tutup aurat. Macam mana pun saya akan tutup aurat. Tapi kepada siapa yang nak join tu kan terpaksa lah. Terpaksa ikut lah tu lah. Terpaksa ikut sebab memanglah sebab anjuran sukan ni bukan yang tidak memihak kepada Islam. Tapi kadang-kadang Ustaz bila bercerita pasal kasus, saya teringat ada beberapa tulisan yang tular yang kita baca dekat internet dan sebagainya. Bila ada atlet-atlet yang cuba berusaha menutup aurat, mereka mendapat pujian. Maksudnya ada orang jadi macam wow, dia jadi amazed, dia ni menjaga dia punya aurat semua kan. So maksudnya cantik lah benda tu kan. Benda cantik lah. Cuma kalau boleh bila kita tutup aurat tu niat kita kena betul. Itulah. Niat kena betul, kita tutup ni kena ada clause dia tu kerana Allah Taala, tu je. Jangan kerana rebrand. Ada setengah kan. Ustaz tengok ramai kat sungai ni. Ramai perempuan yang buat bisnes, dulu dia tak pakai tudung, dan tiba-tiba dia pakai tudung. Ustaz tanya sendiri. Ustaz tanya kenapa akak pakai tudung ni? Sebab rebrand dia tu. Bila sebut rebrand, that means bukan kerana Allah Taala, maka sia-sia dah pakai. Ataupun sebab dia nak jual tudung. Nak tudung ataupun dia nak jual produk. Dia jual produk dia, tapi dia kena rebrand balik dia. Bersebab tu. Jadi tak boleh sebab tu apa ibadat abang mandi. Tak kira apa dah nak. Walaupun sekecil ibadat, walaupun kita alih satu benda yang menghalang di tepi jalan, kita alih ni. Itu sebenarnya mengalih tu adalah separuh daripada iman, dah separuh daripada iman. Sebagai daripada iman, kita alih tu. Kalau kita bukan kerana Allah Taala, tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita kerana Allah Taala, dapat apa-apa insya-Allah. Cakap pasal tu saya teringat mendiang Sami Welu Ustaz. Sami Welu. Dia pernah cakap, saya pada baca dengar itu agama Islam kata angkat satu kayu pun dekat tengah jalan sudah dapat pahala. Saya sudah buat berapa banyak jalan ni kata. Pandai dia kan. Itulah itu saya share pengalaman-pengalaman dulu masa saya sebagai pelapur
dengan menteri-menteri dulu lah kalau saya. Tapi pada Ustaz juga kita nak share lah, macam kami di The Vocal pun ada pendirian kami. Saya berbincang dengan Safwan dengan bos kita semua. Bos kita lah. Kami tak akan buat story mana-mana selebriti yang buka tudung. Sebab bagi kami tu bukan nilai berita. Ya, okey. Sebab kadang-kadang kita nampak dekat media-media kan si Polan buka tudung. Saya belum istiqomah atuk dia. Ataupun dia kata macam saya belum mendapat seru. Tak apa, ni bukan Ustaz cakap, saya yang cakap. So jangan marah Ustaz. Maksudnya pada saya pendirian kami tak payahlah kot kalau begitu buka tudung ni kan suka hati dia lah. Seorang-orang macam memalukan agama kita pula lah kan. Betul. Okey, itu dia cerita pasal aurat tu sikit. Senang je lah saya simpulkan. Dia paling best tadi bila yang Ustaz share pasal ni kat so. Gula-gula tu. Sebenarnya you fikir tu je. Betul dah Ustaz Logik kan? kan? Kita pun kalau beli Significant barang and yang terbuka very tak nak. metafor yang sangat cantik. You bandingkan je gula-gula yang dah terbuka dengan dalam plastik. You nak makan, you ambil yang mana? Of course you nak yang masih lagi bersih. Yes, Yang berbalun. Kalau you yang kat luar, kita punya kru-kru di luar ni pun, dia pun setuju. Dia kata, dia nak yang berbalun. Dia kalau tanya wife dia pun mesti dia ambil yang berbalun. Macam buah juga, buah kan. Kenapa buah kita tengok kita pergi satu tempat dia, buah mangga dia balut kan. Kenapa tak mau bagi serangga makan, tak mau bagi tupai makan kan? Yeah. Yang balut dulu. Yang balut kan dia balut. Nak yang satu orang nak yang sempurna lah Ustaz. Tapi yang tak balut kita tengok kena klik tupai, kena makan dekat serangga-serangga sehingga kan nampak cantik tapi bila buka tu penuh dengan ulat tu situ lah kita dah dijadikan sebagai tamsilan. Betul. Apa yang berlaku tu. So bila dah tutup aurat tu, lagi satu you ingat perkataan aurat sendiri asal daripada keaiban kan. So ada sebab kenapa. Dan kalau nak dapat tutup aurat, nak lagi tenang, kita pun Ustaz ada minyak wangi yang Ustaz keluarkan wangian. Okey. Sebelum kita akhiri ni Ustaz mungkin boleh tunjuk sikit wangian kita. Ini tenang. Ini kita punya tenang, ni kita ada tenang. Kalau anda nak tenang anda boleh pakai ni. Kita ada tenang. Ni Dan satu edisi lagi Ustaz Healing Sharin punya perfume. Ustaz yang USH bantu tu. sendiri Ustaz yang baca doa yes. untuk perfume ni. So satu tenang, satu damai Satu Ustaz. damai. Jadi dia dua-dua ni kita kalau boleh paling bagus sekali lah. Suami isteri pakai. Satu yang tenang, satu yang damai insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan inginkan ini Ustaz bila terang, Ustaz baca sendiri, tak ada suruh orang lain. Betul. Ustaz bantu sendiri kan? Ustaz baca sendiri dan Ustaz baca didoakan sendiri. oleh Ustaz sendiri. Tak ada pakai CD, pakai kaset, pakai Tak ada. MP3 tak ada. Ustaz pakai sendiri. Jadi Ustaz tahulah nilai sesuatu perkara yang Ustaz buat. Ya, betul. Jadi kalau anda pakai, anda beli, anda dapatkan, insya-Allah berbaliklah. Sebab apa? Kita masukkan semua ayat Quran, Yasin, apa semua kita selalu yang bersesuaian. Senang cerita kalau you nak tahu any produk pasal Ustaz, you pergi kat www.ustazhealingsharin.com. Ada MY ke? .com.my okay. Saya ulang lagi sekali, www.ustazhealingsharin asia.com.my. Dalam tu ada sekali lagi, kalau perfume tu ada tenang, ada damai. Yang tenang ni lebih kepada kita personal Ustaz. Yes. Kalau you rasa nak pakai untuk buat pergi kerja, hati you tak best ke, ataupun you ada interview ke apa, kita bukan kata pada minyak tu, kita usaha ikhtiar pakai. Damai ni lebih kepada untuk umum. Semua orang boleh share, sesama suami isteri ke, sesama keluarga Ustaz kan. Kadang-kadang kita nak ceramah, kita nak pakai tazaggabra, pakai yang tenang. Pakai yang untuk tenang. nak dapatkan ada audience, anda tengok kita dengan baik, pakai damai. Jadi ada gabungan. Kira damai tu kalau you tengah-tengah macam you rasa serabut pun boleh juga. Sebenarnya dua-dua okey Ustaz. Dua-dua okey sebenarnya. Tenang dan damai. Dia memang very special. Saya pun ada Ustaz hadiahkan. Dan Ustaz hadiah saya beli juga sebab nak rasa bau dia tu best, sedap kan. So selain pada tu juga, seperti biasa Ustaz ada kelas Ustaz semua. Ustaz kita ada kelas pada insya-Allah pada 3 bulan 3 ni. 3 bulan 3 ni insya-Allah kita ada kelas bersemuka lah. Itu kali pertama kita buat, kita buat bersemuka. Jadi anda boleh jumpa Ustaz cara bersemuka. Dan juga bagi anda yang jauh, tak apa, kita terima jugalah. Bagi anda yang duduk di Indonesia, duduk di Sabah, Sarawak, Brunei, yang tak dapat datang, kita open untuk online Zoom. Jadi sambil kita bercakap cara-cara fizikal, dan kita buat Zoom juga. Jadi anda juga boleh participate, maksudnya join sama, dan anda boleh tanya soalan apa-apa yang anda nak. Bukan setakat tu juga, Ustaz pun memang banyak konten-konten dekat social media,
banyak konten-konten kat TikTok apa semua. Kalau you nak tahu tips berdoa ke apa kan, Ustaz willing to share. So follow kita punya akaun TikTok semua, Ustaz Hilin Syarrin dan juga The Vocal. Dua-dua you kena Facebook follow. pun kita ada ya. Facebook kita pun ada, semua kita ada. Kita ada setiap minggu juga. Kadang-kadang boleh dikatakan agak selalu juga dah selalu. kita update banyak, dan insya-Allah follow nanti saja. Ramadan kita akan ada special program, konten dengan Ustaz. Ada Perkongsian doa-doa cerita, yang sesuai. cerita-cerita Ustaz daripada pun kan menjadi salah seorang selebriti dekat dalam satu program salah satu program. istimewa. The Tunggu Vocal. daripada The Vocal The nanti. Vocal, insyaAllah. Okey, kita wrap up sikit lah Ustaz sebelum kita akhiri. Apa yang kita cerita tadi, aurat ni seperti biasa dia tak kira Tidak hanya perempuan tu, tapi lelaki pun betul, ada. So bila bercakap pasal aurat ni bukan saja-saja disuruh tutup, bukan saja-saja disuruh bungkus, bukan saja-saja disuruh buat apa, tapi bersebab, dan juga bila bersebab itulah agama minta kita buat. Jadi kita ni sebagai manusia tak usahlah nak keluarkan statement yang mengelirukan orang. Kalau rasa tak macam ni dah Ustaz, senang cakap. Biar Wan bercakap. Kalau saya salah Ustaz betulkan ya. Okay, Kalau kau rasa kau tak nak pakai tudung, suka hati kau. Kau itu kau tanggung sendiri. Tapi jangan cakap kat orang pula supaya ikut kau jangan bertudung. Sebab benda ni adalah tuntutan kewajipan yang kita kena buat, nak ke tak nak. So kalau nak pakai baju ketat, suka hati lah kau nak pakai ketat ke. Macam saya bukan sebab saya pakai ketat, memang kadang-kadang ketat. Ni pada longgar. Maksudnya sekali lagi, aurat tu memang satu benda yang wajib. Lelaki ke perempuan ke masing-masing ada. Ikutlah, jangan kata orang memberi alasan yang bukan. Tak usah duk persoal yang bukan. Tak usah duk putar belit hadis yang kau baca sampai setengah, kau pergi buat tafsiran kau sendiri pula. Jangan jangan pada walaupun belajar tinggi macam mana pun jangan. Sebab benda-benda ni semua kita kena ingat, kita ada yang atas, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Bawan. Dia aurat ni memang sebab Allah Taala sayang. Betul. Sayang ke hamba Ada dia. sebab. Ada sebab Allah Taala sayang ke hamba dia. Tu dah dia buat. Dia bukan Allah Taala ni la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Taala takkan susahkan hamba dia. Allah Taala takkan uji hamba dia mengikut lebih pada kadar dia. Apa yang dia rasa? Kemampuan diri dia. Kemampuan diri Allah Taala. Diorang ni kalau nak ambil gambar ke nak apa semua, nak nampak kecil, nak nampak kurus, I tak kata you tau. Tapi itu atas kamera you. Teknik. Maksudnya diorang kalau bab-bab tu kemain. Bab-bab aurat semua tak nak pula diorang jaga. Tak, so alhamdulillah jaga. She is very loyal. Jangan sebab pasal pandai pakai baju jarang. Tapi yelah, kalau kita ada rasa aib pasal tak nak nampak gemuk, tak nak nampak besar ke apa, kita kena jaga jugalah. Bila benda yang Allah dah kata benda tu keaiban kita, betul Ustaz Wan sekarang terror lah Ustaz cakap pasal agama. Semakin terror Ustaz. Tak ada dah, bukan berkongsi. Dia bukan apa kata Ustaz. Saya selalu pegang Ustaz kata, jangan takut untuk memulakan sesuatu yang baik dalam hidup kita Ustaz kan. Dia sebab tu Rasulullah SAW beritahu kan. Kalau kita berkawan dengan orang yang menempa besi, kalau tak bawang besi pun, kalau tak hangus badan baju dia kerana spark ada besi tu, sekurang-kurangnya bawang besi tu ada kan. Betul. Dan kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kalau tak dapat minyak wangi pun sekurang-kurangnya bawang wangi tu ada. Sama dengan kita, kalau circle kita ni positif, semua akan baik-baik positif insya-Allah. Kalau memang confirm nak wangi lagi dan tenang, beli minyak wangi tu insya-Allah. Ustaz Hilin Syarrin yang telah didoakan dan semuanya. Harga pun RM80 ke kita masih lagi bagi harga? Harga promosi RM60. Masih promosi. Bos saya dah tutup aurat, lepas tu dia sangat bermurah hati. RM65 hari ni memang syariah compliance. Okay, so you all tak boleh pen kamera kat sana, tak apa, you don't need to know. Nampaknya sampai sini dulu Ustaz kita punya episode kali ni. Semacam biasalah. Kita sembang je. Kita sembang. Sebelum kita akhiri, kita doa. Okay, insyaAllah. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bukan senang Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adarama wasmullah. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Rabbishfina min kulli da' wa anfina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa anfina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa anfina minal bala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adarama wasmullah. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi untuk episode seterusnya. Terima kasih semua. Teruskan bersama kami di Ustaz Hilin Syarrin punya podcast dan juga The Vocal. Lagi satu kita nak cakap apa lagi. Itu je lah kot. Ustaz Hilin Syarrin, healing cara kita. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.